بسم الله الرحمن الرحيم. فحقوق ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج، كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنته عند التزوج: إنك خرجت من العش الذي فيه درجت، فصرت إلى فراش لا تعرفيه وقرين لا تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا منك فاقربي منه وإن نفى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا ولا يسمع إلا حسنا ولا يسمع إلا حسنا ولا ينظر إلا جميلا Kita masih belajar mengenai hak ataupun kita panggil tanggungjawab seorang lelaki di atas isteri. Maknanya hak tu lelaki yang wajib di atas isteri tunai. Sebagaimana kita kata hak kawan yang wajib dia mau beri. Bila dia mau butang piti kawan, maka artinya hak kawan ada atas demo. Begitu juga hak tu lelaki di atas isteri. Maknanya menjadi tanggungjawab seorang isteri tunai barang ni, kerana barang ni dikira hak tu lelaki. Kita baca dah hari tu hak tu lelaki di atas isteri ialah dia kena tunai apa saja benda yang tu lelaki nak, asalkan benda tu benda tidak maksiat. Tu dia kaedah atau panduan secara umumnya. Sebarang benda yang tu lelaki nak daripada seorang isteri, menjadi kewajipanlah isteri tunai atau buat barang tu, asalkan barang tu bukan barang maksiat. Sudahlah. Kalau barang maksiat memanglah tak boleh. Kerana besar-besar tanggungjawab dia kepada tu lelaki pun besar lagi tanggungjawab dia dengan Tuhan dia. Kemudian malam ni sambung maksud dia. Kata dia, wa min haqqiha 'alal walidaini ta'limuha husnal mu'asyarah. Setengah daripada hak seorang isteri di atas dua ibu bapa ialah mengajar isteri husnal mu'asyarati, pandai bercampur gaul. Maknanya bila kita ni jadi ibu bapa, kita ni jadi pak orang atau mak orang, arti di bawah kita ni ada anak, kalau kebetulan anak pula anak tino, menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa ajar anak tino kita husnal mu'asyarah, pandai bercampur gaul dengan tu lelaki. Maknanya setengah-setengah ibu bapa dia hanya ajar sekolah, ialah maknanya ajar sekolah. Kalau orang tino pula ajar masak, ajar gosok kain gapo. Tapi boleh jadi ibu bapa tidak pernah ajar pada anak tino dia. Bila mu belaki bini lagu mana mu kena buat ketuk lelaki, boleh jadi ada di antara kita tak pernah ajar sekali habuk. Pakai orang Penang kat hang nikah. Lepas pada menikah tu lagu mana pandai-pandai mu lah aku hari tu pun mu aku tak ajar juga. Duk main buah lagu tu, kata dia tak kena banyaklah. Jadi kewajipan kita sebagai seorang bapa, khususnya seorang ibu, kena ajar anak tino kita bagaimana layani tok lelaki dan bagaimana cara muasyarah. Muasyarah kita panggil bercampur gaul dengan tok lelaki. Bila mu nikah kewajipanmu kena taat kepada tok lelaki, caranya begini. Ini benda beroyak, benda-benda begini ni termasuk dalam tanggungjawab ibu bapa, khususnya mak dia. Maknanya pak boleh jadi malu-malu nak oyak anak tino begini, tapi orang tino sama-sama tino dia, mak sama-sama anak tino dia, tak ada benda rahsia dan tak ada benda yang dia malu. Jadi sepatutnya dia kena oyak sesuai tanggungjawab anak tino dia terhadap tok lelaki. Kata dia, wa min walidaini ta'limuha husnal mu'asyarah. Setengah daripada hak seorang perempuan terhadap ibu bapa dia, di atas ibu bapa dia, tanggungjawab yang dipikul ibu bapa dia kepada anak puan dia, ta'limuha husnal mu'asyarah, mengajar anak perempuan dia
pandai bercampur gaul, wa adabul ishrati ma'az zawj, dan ada isyrah. Isyrah maknanya kita kata bercampur gaul lah. Adab kita bercampur gaul atau hidup ma'az zawji serta tok laki. Kama ruya anna Asma bint Kharijah kepada orang ngaji nahwu, ta'limu tu kita panggil mubtada muakhar, min haqqiha khabar muqaddam, husna tu maf'ul bagi ta'lim, ta'limuha husna, husna maf'ul bagi ta'lim, kerana ta'lim tu masdar muta'addi bukan pada maf'ul. Kama ruya anna Asma bint Kharijah al-Fazari, tu kita ni bawa cerita bagaimana satu orang Tino Arab ajar pada anak tino dia, waktu anak tino dia ni turun di rumah nak pergi rumah tok lelaki. Kita panggil apa dia? Kita panggil mengata kau gapo? Mengata kau belagu bahasa lagu ni, bahasa mengata. Atta anak tino, waktu anak tino Asma nama bagi satu anak tino. Waktu anak tino dia nak turun di rumah nak pergi atas rumah tok lelaki, maka muk ni kata kepada anak, qalat li ibnatihi, Asma ni kata pada anak dia tu nama apa dia tidak royak. Inda tazawwuj, dia kata dia apa dia? Innaki kharajti min al-'ush alladhi fihi darajti fasirti ila firashin la ta'rifi wa qarinin la ta'lifi. Arab memang bila dia berkecek pandai dia bersajuk. Maknanya bahasa Arab ni dia suka sajuk-sajuk. Mana orang panggil jenis-jenis patung gitu dia suka. Dia kata sekarang ni mu nak terbit daripada ush. Ush asal maknanya sarang burung ni, sakok orang panggil ush. Maknanya rumah kita ni ibarat sarang burung. Kita pakat duduk dalam tu. Sekarang ni nak keluar daripada sarang ni, alladhi fihi darajati, sarang yang kamu duduk sajuk kecil lagi sapak besar ni mu duduklah sarang ni lah. Sekarang mu nak terbit daripada sarang ni, fasirti ila firashin la ta'rifi, mu akan pergi berjumpa dengan Firash maknanya hapai, tikar lah kita panggil. Mu akan pergi ke rumah orang, mu akan berjumpa dengan tikar, mu akan berjumpa dengan lembek, mu akan berjumpa dengan hapai la ta'rifi, yang mu tak biasa lagi, wa qarinin la ta'lifi, dan mu akan bertemu dengan kawan ataupun lelaki la ta'lifi, yang mu tak biasa lagi dengan dia. Mu akan terbit daripada rumah ni, akan pergi ke rumah orang yang mu tak wajib kita tengok lagi rumah tu, dan mu akan duduk sekali dengan tok lelaki yang mu tak biasa sekali habuk lagi. Malam ni baru nak jumpa dengan tok lelaki mu yang mu tak kenal mata hidung dengan dia, dan malam ni juga lah mu akan masuk dalam sebuah rumah yang rumah hayat mu tak wajib jumpa lagi rumah tu. Lepas tu ni buat lagu mana? Fakuni lahu ardan yakun laki samaan. Kata dia mok nak pesan, mu kena jadi tanah. Mu ni kena jadi tanah bagi tok laki mu, tika tok laki mu akan jadi langit untuk mu. Tu kiasan tu pandai kita faham lah. Dia kata mok nak pesan ni, mu kena jadi tanah bagi tok laki. Kalau mu sanggup jadi tanah tempat tok laki pijak, maka tok laki mu akan jadi langit tempat mu berteduh. Nah gitu duduknya. Jangan duduk badi beratah, mana jangan duduk badi hagah, jangan duduk badi beratah, jangan buat itu begini, biar ketumu jadi tanah. Datuk lakimu insya-Allah akan jadi langit untuk mu teduh. Wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan. Yang kedua kata dia, biarlah relalah mu ni jadi tikar. Biar mu ni ibarat tikar dalam sebuah rumah, maka tok lakimu akan jadi tiang. Muka rumah tangga ni ada tikar, ada tiang, ada perabung, ada berapa dah ni. Siapa dia nak jadi tikar, siapa dia nak jadi tiang. Kata dia, biar tetemu jadi tikar. Biarlah tok lakimu jijak, biar tok lakimu bergapo, nak duduk, nak bergapo pun, kira tahmu lah. Kalau mu sanggup jadi tikar bagi tok laki, maka tok laki akan jadi tiang. Rumah kalau ada kesejahteraan, ada keluarga, ada serba mak nikah, tapi tiang tak ada. Tak ada kerja. Tak ada dia. Tiang merupakan anggota rumah, merupakan pekakah rumah yang paling penting. Supaya mu selamat duduk dalam sebuah rumah, biarlah tok laki jadi tiang, tapi syaratnya tok laki tidak akan jadi tiang kalau mu tak rela jadi tikar dia, kata dia. Tu pandai-pandailah. Apa ni anak tino kita faham lah, belah mana nak jadi tikar, belah mana nak jadi tanah. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Yang tiga kata dia, mak nak pesan, biar tetemu ni jadi hamba dia, jadi hamba tino.
Kalau mu sanggup jadi hamba tino dalam rumah dia, maka tok laki mu akan jadi hamba jantan. Hamba ni dua dah gitu kan. Hamba tino, hamba jantan. Biar tentu mu jadi hamba tino pada tok laki, maka tok laki pula insya-Allah dia akan rela jadi hamba jantan pula untuk mu. La tulhifi bihi fayaqlaki. Apa orang panggil nasihat seorang ibu pada seorang anak dia yang baru nak pergi ke rumah tok laki, dan cara bahasa seorang tino bila berdepan dengan tok laki lagu mana, tadi dia royak dah. Sekarang dia kata la tulhifi bihi fayaqlaki. Kata dia jangan duk tulhif. Tulhif maknanya orang panggil dongeng. Kalau ada sutuk suka nak minta nak tanya gapo dengan tok laki, jangan duk dongeng dia. Baik nak tanya khabar, baik nak royak, nak minta piti mah, nak minta kain baju, nak minta makan minum, kata dia. Kalau ada sutuk suka royak, sudahlah tok laki. Jangan duk royak, royak hingga sampai tok laki jadi cemu. Bila cemu fayak laki, dia akan tinggal lalu, kata dia. Orang jantan ni hati perut dia tak boleh. Bini ni royak acak kali ke dia. Hati pesan dia, nasihat seorang perempuan Arab. Kita orang Melayu ni belah mana tak tahu lah, tapi sama-sama reti lah. Kalau bini raja duk royak royak, kita mula celek luah dah dia ni. Allah, apa aku tuli ke? Tadi itu. Jadi nak royak, tapi jangan acak kali. Kalau royak acak kali ke tok laki marah kata dia. Pesen orang jantan dia tak boleh tu, tak boleh setuh dia punya gapo panggil ego dia ataupun panggil jantan dia tak boleh kuasai. Wala tuba'idi anhu fayansaki. Yang keduanya kata dia jangan berenggan sangat dengan tok laki. Siapa kau tok laki lupa nakmu. Jangan renggan dengan tok laki. Jangan rapat sangat dia beti juga. Jangan renggan sangat dia lupa tadi dia. Kalau renggan sangat dia lupa, dia pergi bini lain. Engkau renggan berdoa tak gitu kan. Pergi pas Singapura mana pergi duk jual mana gitu bini hingga sampai tok laki balik ke rumah buka puyuk nasi tak ada apa. Engkau bini enggak kalau duk jual, engkau bini kalau duk bawa duk gutu mana, akhir sekali dia akan lupa kamu. Bila lupa kamu enggak, dia berasa dia tak ada bini. Bila dia berasa tak ada bini, dia cari bini lain walau bini ada. Kenapa? Mu renggan berdoa dengan dia. Itu nasihat seorang ibu. Idana minki faqrubi minhu. Ya keempat kata dia, kata dia kalau tok laki masuk rapat. Kalau tok laki masuk rapat, faqrubi minhu, maka rapatlah kata dengan dia. Makna mu pandai mu ni ajar. Makna mu jangan jual murah. Jangan jual murah dengan tok laki ni. Biar tok laki masuk dulu. Biar tok laki perapak dulu, barulah mu perapak gatek. Kalau mungkin nak perapak tok laki tak sifu juga, akhir tok laki cemu kata dia. Kena ada buah mahal, jual mahal tu kena ada juga kata dia. Kata dia. Kena ada agak-agak jual mahal sikit biar tok laki tak puas sok dengan kita. Kata dia. Nak belah. Dia belah tu rupanya. Ini seorang muk ajar kau anak tina dia. Muk ni mengaji di mana? Memanglah muk ni muk orang Arab. Orang Arab tengah 2000 tahun hari tu. Arab tengah 2000 tahun itu sekolah rendah tak ada, sekolah menengah tak ada, pondok tak ada, berapa tak ada. Yang dia boleh ni pengalaman dia lah. Pengalaman dia hidup dengan ayahmu. Maknanya aku duduk dengan ayahmu belah ni lah, inilah aku panggil intisari, intisari daripada pengalaman aku dengan ayahmu enggak belah ni lah. Aku tak boleh jual murah. Kalau jual murah jadi puas ayahmu pula. Jadi kena buat mahal-mahal sikit supaya ayah tu mari rapat. Bila tika ayah mari rapat, bila tu laki mari rapat, tika tu lah mu berapat. Wa inna fab'adi anhu. Kalau nampak tu laki tu renggan, tak sah kata dia. Kalau nampak dia renggan, mu tak sah berapat. Mu perenggan kata dia. Tengok. Betul kau tidak tahu itu. Kalau nampak tok laki renggan, mu pun kata. Tapi kalau tok laki nampak nak kemu dulu, mu tika tu mesti rapat sama. Berapa dah tu? Ni apa nama ni benda yang dia apa ni Imam Ghazali bawa contoh bagaimana seorang perempuan nasihat kepada anak tino dia. Wahfazi anfahu wa sam'ahu wa 'ainahu. Yang kelima dia pesan ke anak tino dia, kena jaga molek hidung tok laki. Kena jaga molek telinga tok laki.
dan kena jaga molek mata tok laki. 3 anggota dalam tok laki mu ni kena jaga molek. Hidung, telinga, mata. Hak duk muka belakang. Hidung kena jaga molek. Jangan hak busuk, jangan dia bau ke tok laki. Rambut busuk, tiak busuk, mulut busuk, peluh busuk, makanan busuk, minuman busuk, hok apa, hok angin, makanan baik, pakaian baik, tubuh badan kita baik, jaga jangan masuk dalam lubang hidung untuk lelaki benda hok tak molek. Benda hok busuk tak kaki. Bila tentu hidung untuk lelaki ni hidung hok sedap sok. Tubuh kita sedap, makan minum sedap, hok apa gapo jangan duduk untuk lelaki makan. Ni gak basi-basi. Busuk ke abang? Busuk. Perangat lah abang. Jadi tentu dah barang ni busuk, pas suruh untuk lelaki pula perangat. Pas kitanya bini dia. Tu dia buka tu dia puyuk bawang. Hak angin, hak gapo. Nak makan abang pergi bubur sendirilah. Ni buah ni orang panggil buah tu lelaki tak setuju belakang ni. Jadi buah balah ni kerana kita tahu dah barang ni barang hok kemarin lagi, gula kemarin lagi, nasi kemarin lagi, ikan kemarin lagi, kita tidak perangat, tidak berapa yang menyebabkan tok lelaki buka tudung wah bau di hidung hok barang tak molek. Itu kalau makanan, kalau minuman. Begitu kita. Lalu dekat tok lelaki tak ingat dah dia balik-balik kalau gini wah bau tiuk, bau gapo. Ini barang yang orang panggil orang seorang perempuan yang tidak reti jaga hidung tok lelaki. Jadi hidung untuk lelaki jaga jangan dimasuk dalam lubang hidung dia benda tak molek. Kalau boleh bubuh bau sedap sama-sama. Baik makanan, baik minuman, baik pakaian, baik tubuh badan kita. Orang tin. Wa sam'ahu telinga dia. Telinga dia kena jaga molek, jangan dibubuh dalam telinga dia perkataan hak tak sedap tok lelaki dengan. Hak sani hak sebut sani hak nak sebut cepat dah. Telinga dia. Abang nak akan nasi ibu sendiri dah abang. Allah. Kamu bini aku kan? Kan buat mu aku begitu tak sedap. Abang nak makan bubur sendiri. Nak berapa bola lah belango, ikan dalam kuali berapa semua dia. Hidup raya apa? Jangan duk bubuh dalam telinga tok lelaki benda hak tok lelaki tak sedap dengar. Kita kira tok lelaki kita ni raja. Atas rumah ni tok lelaki lah raja. Raja dengan aku, muka aku bini dia. Raja dengan anak-anak aku, muka dia ni pok anak-anak. Maka kita hormat pada tok lelaki. Jangan masuk dalam telinga tok lelaki benda hak tak sedap, perkataan-perkataannya tak sedap tok lelaki dengar. Liko susah, liko bergapo pun lah. Cuma kalau letih sangat, kalau bergapo sangat royak tu. Abang boleh berdoa nak makan nasi selekan lagi dapur lah. Gapo hamba masuk dah tak ikat nak kat kepala dah. Insya-Allah tok lelaki bila bini dia tabik siapa gitu mo, tok lelaki akan simpati pula dengan dia. Tapi ni kederak kita malah buat dailah bayam ambo masa ngatu. Jangan tebang kata lagu tu. Tok lelaki dia akan terasa tersentuh kelakian dia, tersentuh kejantanan dia. Wa ainahu, jaga mata dia. Mata tok lelaki kena jaga. Jangan tengok, jangan beri peluang mata tok lelaki tengok benda tak molek. Dalam rumah, buka pintu rumah, tengok kain siapa. Dengan berapa dengan makuk pinggan pah keluar saji, pah tan, bata, pah tan. Ini bukan dia seorang bini jaga rumah tangga. Biar tentu tok lelaki balik ke rumah tengok rumah kemah molek. Rumah basah pun tak apa, asal kemah. Tidak mesti kemah ni istana nah. Tidak mesti kemah ni rumah puluh ribu nah. Cap minyak dah. Gegar batan ibung apa kalau bini panah jaga rumah kemah molek. Kain duk warna bata, duk warna gayung, duk warna belango, duk warna kemah molek. Tak apa walaupun basah kecil, gegar batan ibung pun tak apa. Tapi tok lelaki puas hati. Dia berasa bahawa rumah ni ada bini. Tapi kalau balik rumah wah dia berasa tiga aku tak bini itu belah ni juga. Tiga aku pada aku bini pun belah ni juga. Apa biasa. Bila mari buah ni nak jaga. Itu mana kata dia hidung untuk lelaki, telinga untuk lelaki dan mata untuk lelaki kena jaga molek. Fala yashummanna minki illa tayyiba. Jangan dia cium. Tok lelaki jangan cium daripadamu wahai anakku illa tayyib, melainkan benda hak bau sedap. Jangan termasuk dalam hidung untuk lelaki kecuali benda hak bau sedap. Start daripada rambut, jangan kau Start daripada kain baju, jangan dimasah hangi. Start daripada tubuh badan, jangan dibang hak bau peluh gapo. Jangan.
Wala yasma' illa hasanan. Dan jangan tuk laki dengar daripada mulut kita kecuali cakapan-cakapan yang molek. Biar tuk laki walau belah mana nak marah sekalipun kecek beralu, beradab ke apa semua sekali. Orang jantan walau belah mana pongoh sekalipun bila dia tengok bini dia beralah ke dia, bini dia lemah lembut, insya-Allah pongoh dia akan jadi reda. Wala yanzur illa jamilan. Dan jangan beri peluang tuk laki tengok kecuali tengok hak benda molek. Kalau rumah tangga gak kemah. Kalau kain baju gak tidak seloyo. Orang panggil. Fal qaulul jami' fi adabil mar'ati. Tu abilas kat tu. Itu pesanan seorang ibu kepada seorang anak dia waktu anak dia lakah dari ni pintu nak turun nak pergi ke rumah tok lelaki nak atau rumah tok nak tu. فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها. Imam Ghazali kata gini lah weh. Kalau kira nak panjang bukan. Tapi kalau kira nak rekah gini dia benda. Perkataan yang jami', perkataan yang orang panggil kita cakap rekah tapi termasuk belakang dalam keedah laki bini. Kata dia min ghairi tatwil dengan tidak panjang lebar an takuna qa'idatan fi qa'ri baitiha lazimatan limighzaliha. Sebenarnya kata dia rekah tutur katanya retina ni bahasa dia duduk di rumah. Bahasa retina bahasa duduk di rumah duduk bersama mirzal. Mirzal ni orang gatih benar tu. Orang zaman hari tu. Zaman Imam Ghazali ni mesin jahit tak ada lagi. Zaman Imam Ghazali ni dia kira-kira dia beranak. Imam Ghazali tahun ya dia mati. Mana kurun yang ke-6. 500 tahun lepas pada Nabi kita lepas pada Nabi kita hijrah barulah Imam Ghazali ni wujud dalam muka dunia. Jadi kira-kiranya kau apa yang kurun yang ke-6. Lo ni 1400. Dianya lahir tahun 500 hari tu. Jadi tahun 900 jadi berapa tahun dah? 900 400 800 tahun lebih kurang. 800 tahun dah Imam Ghazali. Jadi ketika tu mesin jahit ni tak ada lagi. Sebab tu dia sebut kata dia orang Tino ni pesen dia hak tu lelaki naknya bahasa duduk di rumah duduk sekali dengan hak wak gatih benar tu. Apa orang panggil? Reha. Apa? Reha. Tak kita pun tak nak sebut dah bahasa Melayu tu bahasa Melayu tolim. Mana orang Tino zaman hari tu dia tak boleh, dia tak reti. Dia tak boleh orang Tino zaman hari tak reti buat benar, tak reti tenung kain, tak reti bergapo ni. Zaman hari tu dia kena reti bukan. Kalau law ni enggak maknanya kalau orang Tino enggak kita beli mesin jahit serah, ada duduk berjahit di rumah. Sama ada jahit kain baju, sama ada berjahit untuk jual berapa, tu pesen rutin kata dia. Belah-belah jaga rumah tangga, belah-belah jaga anak, maka dia duduk gatih. Dia gatih buat benar begitu begini. Ni dia hok ni, hok. Kalau boleh gatih lagu ni atas hajat tu laki lah kata dia. Dia pergi ke mana-mana pun rumah dia terjamin kan apa? Ada orang tunggu. Siapa dia? Orang Tino dia. Dia pergi ke mana-mana pun anak dia terjamin kerana ada orang tunggu. Siapa dia? Bini dia. Dia pergi ke mana-mana pun harta dia terjamin kerana ada orang tunggu. Siapa dia? Bini dia. Tu dia duduk. Qalilatul kalami li jiraniha. Kata dia orang Tino duduk di rumah dan tak usah banyak berkecek dengan jiran. Tak usah berkecek banyak dengan jiran. Bila tu lelaki tak ada kat mula jalan rumah orang tu, jalan rumah orang ni. Ni tidak kata dia. Ni tidak bahasa orang Tino yang layak jadi isteri. Jadi isteri kata dia. La tadkhulu alaihim illa fi halin yujibu dukhul. Kata dia sepatutnya orang Tino tidak pergi ke rumah orang sebelah kecuali di saat ia terpaksa sangat pergi. Mana tidak bahasa dia bini kita jadi bini orang, pas tinggal rumah kosong dia buat buah di rumah orang. Dah bukan bahasa bini orang kata dia. Orang Tino yang layak jadi bini orang ialah dia duduk rumah dia. Ada pun rumah orang jiran sebelah dia begini saat penting sangat. Saat penting tu penting bergapo tu ikutlah keadaan penting. Penting masalah makan minum kau, masalah anak tak ada di rumah kau, kita tanya khabar bergapo. Asalkan barang tu barang penting, boleh pergi ke rumah orang sebelah. Tapi kalau tidak penting, saja nak pergi jual muka panggil, jangan. Tahfazu ba'laha fi ghaibatihi.
Kewajipan seorang isteri dia kena jaga laki dia dalam masa tok laki tak ada di rumah. Dalam masa tok laki tak ada di rumah, wa hadratihi, dan masa tok laki ada di rumah. Dalam masa tok laki ada di rumah dan dalam masa tok laki tak ada di rumah, orang tino sama-sama bertanggungjawab jaga tok laki dia. Boleh jadi kita kata waktu tok laki ada di rumah, retilah kita jaga dia. Hanya nasi, kau nak tidur, kau nak mandi, kau nak gapo tu kita jaga. Tapi ketika tok laki tak ada di rumah, nak jaga guana. Ketika tok laki tak ada di rumah, nak jaga guana. Para hadirin semua, orang tino boleh jadi tak reti lah mengko ni. Tapi kita orang jantan sebagai tok laki ni reti lah. Iaitu bila kita tak ada di rumah. Kok tentunya hati kita, otak kita ni tak mikir hal rumah tangga. Kalau bini kita ni setia molek dengan kita, gilah nak pergi Singapura, nak pergi Pak Mekah, Dino, nak pergi Pak Bukit Kah, Tanjung, Tak Tik Pau, Jangi mana pun, kita tidak mikir hal rumah. Kita mikir hal kita pergi. Kita pergi Singapura, pergi apa? Ni cari piti. Kerja kita tak nak cari piti. Tak fikir dah hal rumah. Kenapa? Kerana kita reti, kita tahu bini aku cukup setia dengan aku. Masalah anak pinuk dia tidak elok anak pergi tembok jalan tindah di kereta berapa dok. Kenapa? Kerana kita tahu dia perangai bini kita cukup cermat jaga rumah tangga. Masalah harta benda kita tinggal sekian banyak berapa pun tak apa. Kenapa? Bini aku dia tidak boros. Dia aku tinggal 10 riyal, aku likas 100 riyal, aku likas 1000 riyal, aku likas 10,000 riyal pun dia belanja padan dengan belanja dia. Tinggal sikit pun insya-Allah padan dah. Hak setahun ni. Tinggal banyak pun dia tidak berjoli bini aku, dia tidak akan nak harta benda aku. Jadi kita duduk jauh, fikiran kita tidak serabut ingat di rumah kerana perempuan kita benar-benar setia dengan kita. Jadi cara bini di rumah jaga tok laki ketika tok laki tak ada di rumah, ialah dia jaga akal fikiran tok laki. Tidak kata lepas-lepas dia surat, lepas-lepas akak telefon, lepas-lepas serabut belah mana bini aku di rumah. Takkan lepas-lepas nak buat kerja tak senang. Ini orang panggil bila tok laki pergi jauh tapi buat kerja tak senang, menandakan bini tak pandai jaga tok laki ketika tok laki tak ada di rumah. Biar tentu tok laki kita pergi jauh, dia buat kerja dengan tenang molek, tak ada gangguan, tak ada bergapo, kerana kesetiaan kita pada tok laki ni 100% tidak berbelah bagi, tidak. Cuma kalau ada sekali-sekala berlaku, itu masalah salah. Jadi kan kita ni jaga tok laki molek, tapi kalau sekali-sekala anak kita basuh buah, bau boleh kaki hungar di rumah orang yang jatuh dah lagu kos pecah gitu begini. Tok laki bila balik ke rumah gitu begini, kalau tengok anak paruk ke anak berapa, jangan gaduh paruk. Jangan gaduh mu ni aku gak lelah buat kerja nak jaga anak seorang tak boleh. Boleh kita marah, tapi rekod dia selama kini. Dah kita berlaki bini dengan dia 10 tahun dah. Tak rajin berlaku, dapat kau sekali ni berlaku, kita kira dia salah lah. Kita kira bukan sengaja, salah. Jadi tak boleh salah sikit kita marah lalu, padahal rekod dia selama kini molek. Kerja dia dengan kita baik, setia dia dengan dia tidak boleh berbagi, kita nak marah juga. Ini orang panggil tidak pandai jaga bini, hati bini pula. Itu dia duduk. Kalau orang tino, kalau kita orang jantan boleh salah, maka orang tino lebih-lebih lagi. Wa tatlubu masarratahu fi jami'i umuriha. Dan seorang perempuan, seorang isteri, dia kena kira supaya laki dia setuju sokmo dengan dia segenap kerja buat dia. Dia segenap kerja buat dia ni retina lah. Dalam kerja buat dia di rumah, dia kira juga bila dia kerja buat dia ni kena dengan itu laki. Baik masalah masuk, masalah basuh, masalah menyapu rumah, masalah dengan tok tua, masalah dengan ipa, masalah berapa, kita kira benda yang kita buat ni tok laki setuju berlaku. Ni kata dia sifat seorang perempuan, seorang isteri benar-benar panggil setia dengan tok laki. Janganlah kita buat benda tok laki kata masuk lemuk kebetulan kita tidak bahasa kita perempuan tidak bahasa beri lemuk, beri singgah. Kita pun masuk singgah. Mengapa selera kita singgah? Walaupun tahu dah selera tok laki tak singgah, tapi dah selera kawan nak singgah, kawan masuk singgah lah. Demo dia apa? Ni bukan bahasa bini, bukan bahasa orang tino layak buat isteri. Orang tino yang layak buat bini ialah dia kena tahu selera tok laki dulu. Hak selera kita ni ke dia. Nanti tika tok laki kita tak ada, kita singgah dalam dia tak ada. Tak dia ni. Tika dia ada, tak usah buat benda hak dia tak belagang. Kita buat benda hak dia belagang, hak belagang dengan dia walaupun tak berapa belagang dengan kita.
Boleh dia kata nak kata berat. Berat lagu ni jadi bini. Tak sah belaki. Apa dia suruh belaki? Demo nak cari tok lelaki, pas tak si pikul berat. Tika kawan pergi pindah demo hari tu, apa demo kata, kawan tu duk paksa demo jadi bini kawan. Kawan buat kerja lelah-lelah, kawan nak makan supaya kawan selera. Wala takhunuhu fi nafsiha wa malihi, dan dia tidak boleh kerana ketuk lelaki baik tubuh badan dia, baik harta benda tuk lelaki. Harta benda tuk lelaki biar tentu ni harta benda tuk lelaki. Dia tak boleh makna orang panggil padi beras tuk lelaki dia nak jual pandai-pandai. Gapo lagi orang panggil nyo tuk lelaki dia nak jual pandai-pandai. Getah gapo hak tuk lelaki terima pitih ngok pandai-pandai tak bayar tuk lelaki. Jangan. Sifat kata barang tuk lelaki kena jaga. Kalau orang hari pitih go getah, go padi gapo, kita jaga, kita sifat atas dasar barang ni barang tuk lelaki. Nak seria 10 sen pun kena bayar. Abang ada orang ego getah. Abang ada orang hari sewa rumah sewa gapo, ni pitihnya. Amba nak minta abang sikit 10 riyal, nak beli betul ni. Biar tentu kita guna pitih orang. Bila bayar ni bayar orang, bayar tuk lelaki nak guna juga, minta izin dulu. Tu dia duduk. Dengan cara lagu ni, tok lelaki akan percaya kita jok muda paktu. Ya tok lelaki akan berasa bini dia tidak kerana. Tika pitih banyak pun sama telur. Tika pitih tak ada pun, dia tok lelaki tidak berasa. Bininya ada ketik, ada menggelak ke pitih ke ada berapa. Dia tidak akan berasa dah. Dia berasa bahawa dia tahu dia ni bahawa dia tidak akan nak lekor 5 sen, lekor 10 sen cucu pun. Kita rakyat ni cucu tadi. Dia nak beri kita, alhamdulillah. Wala takhruju min baitiha illa biizni, dan seorang perempuan tidak boleh keluar daripada rumah dia kecuali dengan izin tok lelaki. Wala takhruju min baitiha, dia tidak boleh keluar seorang perempuan daripada rumahnya, rumah perempuan, illa biizni, walaupun dengan izin tok lelaki. Rumah hak kita duduk tu, bila kita berlaki bini, tentulah ada rumah dari tu kan. Rumah ni dari segi syaratnya dia kira rumah bini. Bukan jadi hak bini, tidak. Tapi Allah Ta'ala senih rumah ni kepada retin. Kerana memang tu negeri dia. Rumah tangga negeri retin. Tempat retin berkuasa di rumah. Tapi walaupun rumah tangga dikira rumah tak dikira negeri bagi orang retin tu, tapi bila dia nak keluar, dia kena minta izin juga daripada tok lelaki. Gitu. Atas rumah ni dia mau pandai. Nak sapu betul mana, dia mau nak cap betul mana, dia mau nak tok batal katil betul mana, gapo tu dia mau punya pasar. Itu terus tanya kawan lah, nak letak dapur warna, nak letak meja warna, gapo itu masalah demo. Kerana rumah ni negeri demo. Negeri kawannya tanah. Tu tangganya negeri kawan lah tu. Nak ke mana-mana negeri kawan. Tetapi walaupun rumah tangga negeri demo, tetapi syarat kata agama kata perempuan tak boleh keluar daripada pagar rumah kecuali dengan izin daripada tok lelaki. Kenapa ya? Abang nak gini, ambo kalau ada suka ambo nak balik. Tak apa. Oh ya gitu. Oh ya nak balik, ambo nak pergi rumah retu, ambo nak pergi rumah ni. Ketika tu pandai-pandai tok lelaki lah. Tok lelaki kata boleh. Tok lelaki kata tak boleh. Ambo abang tak sedar kalau tak ada rumah gak. Kalau demo tak ada rumah tak sedar. Tak sah jangan pergi. Itu dia. Kita baca dah minggu hari tu, hingga siapa tok lelaki dia letak tingkat atas. Untuk bini apa yang ayah dia sendiri duduk tingkat bawah, tapi dengan sebab tok lelaki pesan jangan turun, maka waktu ayah dia sakit pun dia tak turun. Dia kirim budak dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ayah sakit duduk tingkat bawah tapi nak turun tok lelaki tak beri, tok lelaki tak ada rumah lah ni. Nabi kata jangan turun. Bila ayah dia mati pun dia kirim pula budak pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ayah aku mati dah, nak turun. Tok lelaki pesan waktu nak turun tangga hari tu dia pesan jangan turun. Pas lagu mana ayah mati, Nabi kata jangan turun. Walaupun ayah mati berapa. Akhir sekalinya Nabi kisalan bahawa ayahmu Allah Ta'ala pun dosa. Kerana apa? Kerana dia susah payah dia peromu sampai kamu jadi perempuan yang soleh, bini taat pada tok lelaki ni, menyebabkan berjakit rahmat Tuhan itu pada ayahmu nak pula. Masalah bitim mah.
Banyak berlaku perceraian kerana orang jantan tak wipiti ke bini. Dia masalahnya gini dari segi hukumnya. Dia masalahnya makan minum wajib atas tok lelaki. Makan minum wajib atas tok lelaki. Baki lagi cara mana tok lelaki ibu nak buat balik berah kau nak wipiti, ini terserahlah kepada keadaan lah. Orang mulut tengok orang balik negeri Arab, di India, di Pakistan, di negeri Arab, dia bahasa buat balik barang betul. Buat balik barang betul. Buat balik barang, balik daging, balik berapa. Jadi orang tina bangun pagi celak mata ada belakang barang. Buka genuk ada berah. Buka kuali ada ikan. Buka belangu ada. Cukup dekat belakang. Pesen dia. Kenapa? Kerana tebal dia wipiti ke bini pun. Hok jom pergi kedainya orang jantan juga. Kan gitu. Balik sana, kita pergi kedai ni, kita tidak akan jumpa orang tina. Kita berjumpa orang jantan. Ya tebal bini, wipiti ke orang tina pun. Hok dia pergi kedainya orang jantan juga. Ya tak ya, orang sana dia beri barang ke, dia beri barang ke tu. Kita sebelah sininya, adat kita sini bahasa pesen orang tina pergi kedai. Dan memang barang ni barang tak comel. Orang tina pergi kedai ni tak comel. Sekali-sekala tu lain masalah. Tapi hari-hari orang jantan duduk rumah. Makcik dia ke mana? Makcik dia pergi kedai. Ya dia duduk congok rumah saja, tak ada kerja apa. Ini memang tak betul. Tak betul cara dia. Jadi sebab itulah orang tina Melayu ni dia nak piti sendiri. Dia nak piti sendiri kenapa? Kerana tak kena hari-hari abang nak mai piti 10 riyal. Abang. Jadi supaya panggil supaya budak, supaya orang gaji tu panggil. Supaya orang gaji. Kita pergi orang seorang semua jom jadi pembantu rumah. Memanglah bangun pagi ya. Mari abang nak pergi kedai. Beri 10 riyal. Beri 5 riyal, beri 2 riyal. Dia orang gaji. Jadi orang tina kalau tak piti ke dia orang Melayu, orang tina tak piti ke dia berasa dia ni orang gaji. Dia tidak berasa dia ni bini. Letaklah di atas keadaan. Jadi kalau nampak dia nak pitih, beri pitih. Tapi kalau dia nak pergi kedai, royak, tanya dia, nak kedai apa? Nak beri ke hamba yang abang pergi sendiri. Gitu dulu. Jadi kira-kiranya tebal pitih ke dia pun, kalau kita layar dia jangan pergi kedai, jadi kita juga pergi kedai. Jadi lebih baiklah kita pergi sendiri. Tu dia duduk. Jadi kesimpulannya kalau makan cukup, minum cukup, kain pakai cukup, pas nak cerai juga tok lelaki tak ipiti, tak kena. Faham tu tak? Kalau makan cukup, pakai cukup, minum cukup, serba mak nikah cukup, nak berapa, nak kain baju cukup dekat belakang, cuma piti tak beri tangan, pas nak cerai, tak kena. Ketika tu tok lelaki, bini berdosa. Bini berdosa, hak ni orang panggil, bini lagu ni tak bangun syurga pun tak bangun, kerana dia menyusahkan hati tok lelaki, sedangkan tok lelaki beri belakang cukup dekat dia. Jadi hak lagu ni tak kena. Malaikat tok lelaki dia bahasa pesi makna. Habis berah puah-puah 2-3 hari ke sehari semua. Dia tak jamai bibiti kambal lah abang. Lain lah masalahnya. Tapi kalau tok lelaki tidak makna molek cukup lekat dia beri berapa fakir nak cerai juga. Ini tak betul. Ini perempuan lagu ni orang panggil perempuan yang nasyis, perempuan yang deraka pada lelaki. Ada apa-apa lagi? Hak bahasa bulu-bulu tu tanya, kita kiki buat. Hak dalam hati bulu-bulu tu. Biar tentu hidup kita ni kena dengan kehendak Tuhan. Jadi kepada barang ni barang Islam yang sendirian, dia tidak menetap kena wiberah atau kena wipiti, kita letak atas keadaan-keadaan gitu. Tapi kalau nampak barang itu berbahaya, kita kena kontrol. Kemudian kata dia, fa in kharajat bi iznihi fa mukhtafiyatan fi hay'atin rathatin. Kata dia kalau dia keluar juga, kalau perempuan ni keluar juga daripada rumah dengan izin tok lelaki. Bila tok lelaki datang pergi lah nak pergi tengok orang sakit, pergi lah nak pergi pak orang kahwin gapo semua sekali, pak gapo dengan izin dia, fa mukhtafiyatan, maka dia kena keluar dengan keadaan mukhtafiyah. Mukhtafiyah maknanya aku panggil berlindung-berlindung. Fi hayatin rasatin, dalam keadaan yang pakai Yahudu. Mana kalau tubik juga, jangan berjanguk, siapa kau pikat orang pakat tengok kita belakang, jangan. Tubik dalam pakaian biasa. Dalam pakaian huduh ni maksudnya bukan huduh apa dak, kalau kita huduh dak apa orang tengok juga. Tak gitu kan?
tubik dah pakai yang comel duk apa kau tengok juga, uduh duk apa kau tengok juga. Kata Allah tino mana pakai uduh gitu mu ni tengok demo juga. Yang kata Allah tu bini tok guru lah tu. Uduh gitu mu tu. Tu jadi pelik pula dah gitu kan. Tubik dalam pakaian yang tidak orang tidak apa-apa ni tidak tertarik. Orang yang tidak tengok kita. Pakaian biasa sebagaimana orang pun seperti kapur ni pakai setara ni, setara tu kita tubik lah. Jangan siapa orang terajuk kita dan jangan siapa orang pakai celik belakang kita. Tatlubul mawadi al-khaliyata. Dia tubik, dia cari tempat ataupun masa kosong. Masa nampak orang tak serabut, masa orang tidak gelabuk tengah jalan, tubik tika tu. Jangan tubik tika orang gelabuk. Tika oleh pagi budak sekolah pergi kedai orang nak pergi pejabat begitu begini, tika tu juga kita pergi tembok. Jangan. Cari orang gede, masa orang gede belakang, lepas bertanya orang sekolah, tanya orang kedai belakang, lengai molek jalan, kita pergilah. Nak melawat orang sakit ke berapa. Tu dia duduk. Duna syawari' wal aswaq. Tidak jangan pergi tengah tembok berapa jangan. Muhtarizatan min an yasma'a gharibun sautaha aw ya'rifaha bi syakhsiha kata dia, selain daripada dia tubik tu makan jangan pelik sangat, jangan makan comel berdoa, jangan makan huduh berdoa. Dia pula kena berjaga-jaga jangan jadi orang tak biasa lagi dengar suara dia. Mana kalau pergi ke rumah orang, sekera ke orang hok tak rajin dengar suara dia tu, biar tak dengar pak sudah. Jangan jadi orang atas rumah tu terdengar suara pelik, dia bertanya khabar. Hotel mana dapur bunyi suara pelik. Jangan. Kenapa? Kerana kalau kita kecek suara yang orang panggil orang luar tak rajin dengar lagi, baru hari ni dia dengar, dia tarik perhatian juga. Siapa dia dapur tak aja dengar hari ni. Jadi kita tujuannya nak pergi senyap-senyap. Tiba-tiba kita cakap derah menyebabkan orang luar dengar, maka dia pun masuk dapur. Akhir sekali terbuka rahsia bahawa kita pergi ke rumah dia. Seboleh-boleh jangan siapa kau pergi kat tu nah. Tu dia tu. Inilah pucanya maka orang muda-muda lon. Muda-muda lon ni, budak muda-muda lon orang tino muda yang mula mengaji agama ni tu bit tembok mula tudung muka nampak mata je. Tujuannya malah dia kena. Jadi kalau kena sibuk geger. Jadi kita nak jadi geger. Jangan jadi geger. Perempuan berjalan jangan jadi geger. Jadi kalau orang tengok tudung belakang gitu begini, dia pun tak tanya khabar. Nak tanya khabar siapa dia? Bertanya. Kau tak kenal belakang. Itu dia duduk. Itu pucuk dia. Tapi tak boleh hajak lah. Tak boleh hajak orang muda. Tak boleh hajak orang muda nak kenal siapa, Kenal awak berapa? Bal tatanakkaru ala man tazunnu annahu ya'rifuha atau ta'rifu. Bahkan dia buat lelok biar tak kenal terhadap orang yang dia fikir dia kenal dia ataupun dia kenal orang. Mana-mana orang yang kita berasa dia kenal kita, kita buat lelok tak kenal dia. Dan mana-mana orang yang kita kenal dia, kita juga buat lelok tak kenal dia. Jangan jadi orang yang kenal kita tu kenal kita, dan jangan jadi orang hok kita kenal tu pun kita buat kecek dengan dia tengah jalan. Jangan. Hammuha salahu sya'niha wa tadbiru baitiha. Cita-cita seorang perempuan yang baik ialah jaga kedudukan dia dan jaga rumah tangga dia. Seorang perempuan yang soleh ialah perempuan yang jaga tubuh badan dia supaya orang tidak ganggu dia, dan jaga rumah tangga dia supaya tidak menjejaskan kepercayaan tok laki dia. Muqbilatun ala salatiha wa siyamiha. Kewajipan seorang perempuan yang soleh ialah menumpu perhatian dia terhadap sembahyang puasa dia dan terhadap rumah tangga dia. Wa idza sta'zana sadiqun li ba'liha 'ala al-babi wa laysa al-ba'lu hadiran lam tastafhim wa lam tu'awidhu fil kalam. Bila ada saingnya tok laki dia mari di rumah. Tika tok laki tak ada di rumah. Tok laki tak ada di rumah, lepas tu saing tok lakinya mari. Buat lagu mana? Mari assalamualaikum. Bamak ada ke? Katanya saing tok laki dia. Kata dia kalau tok lakinya saing dia mari beri salam tangga, ketika tok laki tak ada, lam tastafhim, tak payah dia tanya khabar lah. Dia mau mari di mana weh? Tak usah tanya lah. Walam tu'awidhu fil kalami, dan tak usah duk soal jawab dengan saing tok laki. Dia nak kata
Biar tentu rakyat tok laki tak ada rumah. Abang tak ada. Sepatutnya sudahlah. Rasanya mai duano mai bila dengan siapa? Saya naik rumah dulu biar ya tak usah. Tak usah banyak perkara. Biar tentu orang hak mari ni tahu betul laki tak ada rumah. Dia tak ada rumah, dia tidak naik dah. Boleh dia kata leweh. Leweh bini demo. Mentah demo tak ajak naik dah. Dia masalah leweh tak leweh ni buat perangai kita. Perangai retino kita jamin hari tu bahasa ajak naik. Tahu datuk laki tak ada rumah. Naik dulu. Waktu bik sirih, waktu bik gua ni buat kecek puah-puah. Jadi dia sebab orang tino kita jamin hari tu lagu tu belakang. Maka kalau ada seorang dua hak tidak ajak naik, dia tak leweh. Coba pakat tak sah ajak naik belakang. Di rumah orang tu laki tak ada, bini tak ajak naik. Di rumah ni tu laki tak ada, bini tak ajak naik. Tak ada apa lah masalahnya. Mungkin pasal tu lagu tu belakang. Tak timbul masalah leweh tak leweh. Ni yang susahnya tok lebah kita sendiri. Tok lebah kita sendiri tu dia ada congok di rumah tu dia kata pergi dapur lagi kecek mak cikmu. Tu dia. Dia ada sendiri duduk luar tu dia hamak kawan ni pergi dapur pergi kecek mak cikmu lah kata dia nak beli nyo nak beli berapa kan. Ni tok lebah sendiri buat kerja. Kenapa? Nak jaga hati. Nak jaga hati kawan ni. Bagi dia gak seakan-akan tak ada hukum dalam kitab. Seakan-akan tak ada hukum dalam agama ni masalah orang jatuh dengan betina. Amos sengaja sebut tu kada panah juga pasal tok lebah lagu ni. Tok lebah ni jaga hukum. Bukan nak jaga hati orang, nak jaga hukum Tuhan. Jaga hati Tuhan tu. Bukan jaga hati orang tu. Amo kena kata dengan lagu tu maaf lah. Kalau ada bahasa sengah-sengah pun gosok-gosok lah sikit. Ketika ada bahasa sengah tu kena sengah. Tak kena nak jalan menyata semua. Dah kita ada sepak-sepak. Ketika menyata tu menyata lah. Ketika sepak tu nak buat. Tak kena menyata belakang. Jangan ajar lagu tu. Biar tentu datuk lelaki tak ada. Dan orang hak pergi ke rumah dia tidak berasa leweh. Kenapa? Tidak umur ni, umur tu, umur mana-mana pun biar datuk lelaki tak ada. Bila selesai dia tak ada rumah, maka balik kat dia pergi. Ya, sepuluh. Pelik berapanya. Gak masalah kalau kita mari jauh, tidak pelik. Kita boleh berhenti wakah mana, balesoh mana ataupun rumah jiran. Rumah jiran kita sebab tu lah orang panggil jiran. Bila orang jauh mari sayang kita ada rumah hak tok lelaki. Kena balik tak leh. Jiran sebelah tanya khabar dia mari mana ni. Mari jauh mari Pasir Putih. Nak berhenti nak ke siapa rumah kawan ni? Dia tak ada. Tak ada dah. Mari rumah kawan dulu. Tu lah guna jirannya. Jika orang mari rumah kita tak ada, jiran sebelah tu tolong buat buah metah. Jika orang pergi rumah dia tak ada, kita pula jom ambil tamu dia buat klik rumah kita pula. Inilah tujuan jiran. Apa tu? Ghiratan ala nafsiha ba'liha kata dia. Bapa yang orang tino dilarang jepuk orang tu naik rumah ketika tu lelaki tak ada. Ghiratan ala nafsiha, kerana jaga cemburu, kena cemburu atas tubuh badan dia sendiri, ke badan orang tino, wa ba'liha, dan kena jaga juga hati tu lelaki. Hati tok lelaki pun kena jaga. Takkanlah tok lelaki balik rumah tengok-tengok orang datang duk congok rumah duk kecek dengan bini. Orang datang mana tidak cemburu. Hak tak cemburu tidak datang bukan lain. Hak tak cemburu juga tengok bini duk kecek dengan orang datang orang mana tak cemburu apa. Ini tidak datang bukan lain. Kalau orang datang dia mesti cemburu bila tengok orang tino dia duk kecek dengan orang datang lain suku sakak. Tika dia tak ada. Wa takunu qani'atan min zawjiha bima razaqallah. Kata dia dan dia kewajipan dia mesti qani'ah. Qani'ah maknanya berpuas hati dengan tok lelaki dia mengikut apa rezeki yang Tuhan beri. Kewajipan seorang tino dia kena berasa puas hati sekadar rezeki hak tok lelaki buat balik. Tok lelaki turun pagi kelik gelap buat balik sebanyak ni. Sebanyak mana hak tok lelaki beri, kewajipan kita tino kena berasa puas hati. Alhamdulillah rezeki kita boleh banyak ni hari ni. Insya-Allah esok lusa boleh tambah lagi. Kalau duk setara ni pun tak apa tapi rezeki halal titik perlu halal tu. Jangan duk marah kau tok lelaki buat balik sikit. Pian-pian apa tak beli apa dah habis. Jangan kata begitu. Ini rezeki hak ada. Wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha. Dan dia kena mendulukan hak dia di atas hak diri dia. Hak diri dia kita nak makan gapo sekalipun kita mesti letak dia.
Hak kita kena jaga hak tok laki. Wa haqqi sa'iri aqaribiha, dan juga hak waris balik orang tino. Waris hak balik orang tino, balik kita orang tino ni jangan gaduh, jaga hati perut waris kita, bukan kena jaga hati perut balik tok laki. Waris tok laki berapa semua sekali. Mutanazzifatan fi nafsiha musta'idatan fil ahwali kulliha litamattu'i biha insya'a. Jaga diri dengan penuh bersih, bersiap sedia di segenap masa segenap 3 untuk bersukaria dengan tok laki insya'a bila tok laki nak. Mana tubuh kita ni siap sedia semua, tika mana tok laki berasa nak bersukaria dengan kita, kita bersiap sedia untuk tu. Nak jaga semua duduk keadaan bersih, duduk keadaan berapa, masalah rumah tangga jaga, kain baju jaga, tubuh badan jaga, biar tentu kita ni untuk tok laki. Musfiqatan ala auladiha, memberi musfiqah maknanya bersimpati ataupun kesian belah penuh di atas anak-anak. Hafizatan lisatri alaihim, jaga sepenuhnya untuk menjaga kehormatan anak cucu kita, anak buah kita. Qasiratan lisani an sabbil auladi, kena pendek lidah daripada maki hamu anak-anak. Kita sebagai tok laki jangan lacak sangat mulut, jangan beruh sangat mulut, jangan longgar sangat kan ni. Lepas sikit serupa kanak, jangan. Anak-anak ni anak kita. Liko pe udah liko belah mana pun pucuk mari di kita. Boleh yang mikir kalau anak tak molek gotu begini, jangan digaduh supoh, jangan digaduh natan budak ni, natan ni tadi kecil dan kecil pula pas mati terbunuh. Ni setengah orang tino dia lacak sangat mulut. Jangan. Bila kita menyupoh, siapa dia supoh? Mak. Supoh yang kita ni waris dalam hadis lain, ambo tak ingat perkataan hadis. Kalau salah kita supoh ni, waktu mulut kita buka tubik perkataan menyupoh, kebetulan pula pintu langit pun terbuka juga ketika tu, maka supohan kita ni bukan sekat kena tahan edok sapak langit. Nah, bila sapak langit, kalau kena kita kata menatan ni, waktu kita kata menatan ni, waktu mulut kita buka kata menatan pada anak tu, pintu langit pun buka juga, maka lama banget menatan matilah anak kita tu. Menatan lah tak dengar kata gapo tu, kita hidup supoh dia. Pesen Nathan ni kita ajarkan, tak erti. Kalau anak kita tak erti ada juga tu, jangan marah siapa-siapa lah, jangan duk kata dia. Kenapa? Boleh jadi satu masa hari tu, setahun hari tu, sebulan hari tu, 5 tahun hari tu, 10 tahun hari tu, mak dia supoh ke dia ke sebuah budak ni, ketika mana pintu langit itu buka, maka mustajab mati supoh mak terhadap anak dia. Maka anak jadi belong, anak jadi top juru, anak jadi berapa ni, jangan digaduh orang lain. Bukan boleh jadi berpunca daripada supoh kita pada anak kita sendiri. Sebab itulah orang tidak boleh op juga dengan disupohkan. Nak ajar ada lagi cara lain-lain pada supoh. Cara kita pulah ko, cara kita nasihat ko, cara kita beri akal fikiran ko, cara kita pandailah kita sebagai seorang muk, sebagai muk ni cikgu, jaga hati perut anak. Tu dia tu. Orang tino hok bahasa pesing, hok lidah beruh ni satu macam juga. Lepas sikit sopoh, lepas sikit pupuh. Akhir sekali anak tu jadi gerenyong, jadi sipu. Dalam istilah psikologi dia panggil muakkad. Anak jadi komplit, jadi gapo panggil? Muakkad. Apa sipu? Kalau tali tu sipu payah kan kita nak buka. Begitu juga anak yang kena sopoh berdoa lalu, yang kena katok berdoa lalu, yang kena perak berdoa lalu. Akhir sekali dia tak reti nak bawa diri. Kita erti, buat gon kena marah, buat gon ni kena marah, tidur kena marah, bangun kena marah, gapo kena marah, akhirnya dia bengong keluar. Dan jadi budak dah jadi bengong, ai tahu apa jadi tu. Tak usah kata maya ajak gapo. Kenapa? Kerana jom bengong ni mak dia sendiri, pak dia sendiri, abang dia sendiri, adik dia sendiri. Ni pucuk. Sebab itulah akhir sekali budak tak balik rumah. Kenapa? Dia tengok rumah tu tengok neraka dah. Klik rumah mak marah, tok marah, pok marah, abang marah. Jadi pasal pesen didik dengan marah semua, dengan katok semua, dengan maki semua ni, didikkan tidak menyelamatkan anak buah sendiri. Akhir sekali budak jadi peropok, jadi penyamung, jadi pencuri. Dan nak balik ke rumah tak boleh kena marah. Pergi nak makan mana? Curi. Mula-mula curi sekali, lepas dua, akhir sekali jadi profesional. Jadi satu hijau dia pula curi.
qasiratal lisani an sabbil aulad, kena panduk sikit lidah tu kata dia jangan duk maki sangat anak-anak ni. Wa muraja'atil azwaji, dia kena panduk sikit lidah ni jangan duk soal jawab sangat dengan tok laki. Dengan anak jangan gaduh supoh, dengan tok laki jangan gaduh soal jawab. Bila soal jawab dengan tok laki mula berasa terjejah kehormatan dia sebagai seorang raja dalam sebuah rumah. Bila rakyat buat berontak mana, buat demonstrasi berapa gak, presiden kira tak jawatan tak gitu kan, ataupun melawan atau pedih batu ataupun begah pandai lah benarnya. Begitu bila bini buat berontak, buat demonstrasi depan tok laki, pandai tok laki buat perkara yang kodai katok tak kelik rumah bini lain, macam-macam pasal dia buat. Mungkin dia dikira dia ni raja, dia orang datang, okey. Mana dia tunjuk pada retina. Wa min adabiha, sekata dia, wa min adabiha alla tatafakhara 'ala az-zawji bi jamaliha.